Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tamanya marilah kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah rahmatnya kita dapat sekali lagi menunaikan solat fardu maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan ketenangan, kebahagiaan dan berkat hadir majlis ilmu seumpama ini, Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan untuk kita dimasukkan ke dalam syurganya insya-Allah. Hari ini tuan-tuan sekalian, maghrib tadi masuknya tanggal 11 hari bulan Rejab 1445 Hijrah. Dan sepanjang bulan Rejab ini tuan-tuan sekalian, cukup banyak amalan-amalan yang boleh dilakukan oleh umat Islam. Walaupun begitu juga tuan-tuan sekalian, terdapat isu-isu yang berkaitan. Antaranya, apa hukumnya kita berpuasa pada awal Rejab ataupun 1 Rejab yang jatuhnya pada baru-baru ini pada hari Sabtu. Bolehkah kita berpuasa semata-mata pada hari Sabtu ataupun hari Ahad sahaja ataupun hari Jumaat sahaja? Timbul juga persoalan apabila kita masuk 1 Rejab baru-baru ini, kita menerima pelbagai mesej melalui WhatsApp group ataupun melalui FB dan sebagainya yang menyebutkan tentang kelebihan, keistimewaan bulan Rejab. Adakah dia benar daripada hadis Nabi SAW sebagaimana yang didakwa, ataupun tuan-tuan sekalian, ia adalah yang disebut sebagai hadis palsu ataupun hadis dhaif? Jadi kalau sekiranya hadis dhaif, bolehkah kita beramal dengan hadis-hadis yang disebut hadis dhaif berkenaan? Yang ketiga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa hukumnya kita berpuasa pada bulan Rejab? Ya, di antara puasa yang disunatkan antaranya puasa Isnin, puasa pada hari Khamis, puasa pada hari putih, iaitu pada 3 hari setiap pertengahan bulan Islam, 13, 14 dan 15 pada setiap bulan di dalam bulan Hijrah. Termasuk juga tuan-tuan sekalian pada 10 hari bulan Muharram yang disebut sebagai puasa Asyura. Termasuk juga yang disunatkan berpuasa pada 9 Zulhijjah bagi mereka yang tidak menunaikan ibadat haji. Yang tunaikan haji, mereka sedang menuju untuk melakukan ibadah wajib rukun, iaitu wukuf di padang Arafah. Jadi tidak termasuk ya secara khususnya berpuasa pada bulan Rejab. Jadi bagaimana kedudukan puasa berkenaan? Ada lagi orang yang berpuasa, mereka berpuasa 3 bulan berturut-turut. Masuknya bulan Rejab, bulan Sya'ban dan seterusnya pada bulan Ramadan. Mereka berpuasa 3 bulan berturut-turut. Jadi apakah kedudukan puasa ini? Kerana baginda Nabi SAW, para sahabat dan tabi'in tidak pernah melakukan perkara yang tersebut.
Jadi bagaimana kita melakukan perkara yang tidak dilakukan oleh para nabi dan para sahabat. Kami di Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan membahaskan isu ini yang tuan-tuan boleh lihat di media sosial yang kita keluarkan pada 11 April 2017 dan telah dibaca seramai 183.398 orang yang mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu tersebut. Pertama sekali, bulan Rejab adalah merupakan salah satu daripada bulan-bulan yang mulia yang disebut sebagai bulan-bulan haram, sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi hukum Allah Ta'ala ialah sebanyak 12 bulan, ya, yang mana telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala ketika mana menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan di dalam Islam berkenaan 4 bulan, ya, terdapat 4 bulan yang dihormati ataupun dikenali dengan nama bulan-bulan haram, iaitulah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan ini bulan Rejab. Ketetapan yang demikian itu ialah bagi agama Islam, iaitu agama yang betul lagi lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati itu dengan melanggar larangan-larangan Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, apa kelebihan bulan haram yang 4 bulan tersebut, yang termasuk bulan Rejab, sebagaimana yang disebut oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir, ya, pengarang kitab tafsir yang terkenal, Tafsir Ibnu Katsir, yang hari ini banyak masjid-masjid, surau-surau beli, ya, lebih daripada 10 jilid dan diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa termasuk bahasa Melayu. Beliau menyatakan bahawa di antara keistimewaan kelebihan bulan-bulan haram ialah bahawa setiap kezaliman, setiap dosa, setiap maksiat, setiap kemungkaran yang dilakukan pada bulan-bulan haram, ya, maka, ya, dosanya lebih besar berbanding dengan bulan-bulan yang lain, ya. Malah mereka yang melakukan amal-amal kebaikan, mereka yang melakukan amal soleh pada bulan-bulan haram yang 4 ini, pahalanya, ganjarannya lebih besar berbanding dengan bulan-bulan yang lain, ya. Sebab itu tuan-tuan sekalian, ini pandangan ulama tafsir di dalam tafsiran Al-Quran dalam, ya, Ibnu Katsir, yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Yang kedua, selain daripada itu, di antara kelebihan bulan-bulan haram ini, antaranya terdapat sebahagian ulama mengatakan bahawa afdal, terlebih baik melakukan ibadah umrah pada bulan Zulqa'dah, itu salah satu daripada bulan haram, kerana mengikuti perbuatan Nabi SAW yang melakukan kesemua umrah Nabi pada bulan haram, iaitu pada bulan Zulqa'dah. Ketika Nabi dilantik menjadi Rasul, berumur tuan-tuan sekalian 40 tahun.
Nabi berhijrah ke Madinah daripada Mekah ketika berumur 53 tahun. 10 tahun kemudian bila Nabi wafat, meninggal dunia, umur Nabi 63 tahun. Dalam sepanjang hayat hidup Nabi, Nabi hanya mengerjakan haji sekali sahaja seumur hidupnya, ya, dan umrah sebanyak 3 kali. Dan kesemua, ya, amalan ataupun ibadah umrah tersebut dilakukan oleh Nabi pada bulan Zulqa'dah. Jadi kelebihannya, ya, lebih afdal umrah itu dilakukan pada bulan Zulqa'dah. Ustaz, ya, kami sekeluarga nak pergi umrah cuti sekolah bulan Sya'ban, bulan depan, bulan 2, boleh ke? Tak ada masalah, ya, bila-bila pun tak apa tuan-tuan sekalian. Cuma sekiranya dibuat pada bulan Zulqa'dah itu terlebih afdal, lebih baik, kerana mengikuti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pada bulan Syawal, pada bulan Zulqa'dah dan pada bulan Zulhijjah, umat Islam mula menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu ibadah haji, yang mana tidak dilakukan ibadah haji ini melainkan pada 3 bulan berkenaan. Ini kelebihannya, ya, bulan di mana umat Islam menunaikan ibadat haji, ya. 3 juta orang di seluruh dunia bertumpu ke Mekah untuk menunaikan ibadat haji. Mudah-mudahan tuan-tuan di hadapan saya ini juga telah terpilih, ya, untuk tuan-tuan sekalian menjadi Duyufur Rahman pada tahun ini, ya. Tak dapat lagi Ustaz, saya baru daftar 2 tahun, ya, 50 tahun lagi baru giliran, ya. InsyaAllah tuan-tuan sekalian doalah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rezeki kita lebih awal, ya. Wallahu a'lam. Yang ketiga, berpuasa sunat pada 9 Zulhijjah bagi orang yang tidak menunaikan ibadat haji. Orang yang pergi haji mereka tunaikan wukuf di padang Arafah. Kita yang tak pergi haji ini, duduk Malaysia ni buat apa? Sunat mengerjakan, ya, puasa pada 9 hari bulan Zulhijjah. Yang keempat, ya, berpuasa sunat pada 10 Muharram ataupun dikenali dengan nama hari Ashura. Ashura makna dia apa? Asyarah, maknanya 10 hari daripada bulan Muharram, ya, digalakkan kita berpuasa. Adapun lepas tu kita nak buat bubur Ashura ke, nak buat bubur lain ke, ya, tak ada masalah tuan-tuan sekalian. Jangan bergaduh pula, ya. Sebab memberi makan ini suatu yang amat digalakkan dalam Islam, ya. Dan selain daripada itu sudah pasti mengeratkan silaturahim, gotong royong, ya, apalagi dalam masyarakat jamaah masjid surau dan sebagainya. Bagi orang-orang Syiah tuan-tuan sekalian, mereka menyambut 10 Muharram ini, kalau kita digalakkan berpuasa, mereka mempercayai bahawa 10 hari bulan Muharram disebut sebagai hari Karbala. Hari Karbala adalah hari di mana Saidina Husain, cucu kepada Nabi SAW, dibunuh. Yang mereka dakwa dibunuh oleh Saidina Yazid bin Muawiyah, ya. Jadi apa yang mereka buat pada 10 Muharram, Syiah ini, sama ada di Syria, sama ada di Baghdad, sama ada di Kabul, Afghanistan, sama ada di Islamabad, di Pakistan atau di India, mereka menyambut hari Karbala dengan menumpahkan darah. Ambil pedang, ambil parang, ambil rantai yang tajam, ya, bidas belakang tuan-tuan sekalian, terbelah belakang, keluar darah. Sebab mereka yakin setitik darah yang tumpah pada hari Karbala, syurga tempatnya, ya. Anak-anak bayi yang kecil, ibu mereka akan ambil pisau, ya, lukakan, cederakan anak mereka dengan kepercayaan yang sama, ya. Termasuk Syiah Melayu jadi-jadian di Malaysia, antaranya di Taman Seri Gombak, antaranya di UK Perdana dan sebagainya.
Tapi mereka tak beranilah ambil pedang ke parang ke, ya. Kalau tidak penuh General Hospital, tuan-tuan sekalian. So apa yang mereka buat hari Karbala, menyambut hari di mana Saidina Husain dibunuh, dengan cara mereka, ya, nasyid beramai-ramai memuji Saidina Ali, memuji Saidina Husain, dan kemudian menepuk-nepuk dada mereka, tuan-tuan sekalian. Ini ciri-ciri Syiah, tuan-tuan sekalian. Ya, kita umat Islam ahli sunnah wal jamaah disunatkan kita berpuasa kerana mengikuti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, pada tanggal 27 hari bulan Rejab, hari ini 11 Rejab, 27 Rejab, ya, kita akan menyambut apa yang disebut sebagai peristiwa Isra dan Mi'raj yang berlaku kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, perjalanan Nabi daripada, ya, Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, ke langit yang pertama sehingga ke langit yang ketujuh, sehingga ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Ta'ala, dan kemudiannya menerima perintah menunaikan ibadat solat yang asalnya 50 waktu dan akhirnya sehingga hari ini 5 waktu, berlaku pada 27 Rejab. Yang itu nanti adalah ceramah yang lain, tuan-tuan sekalian, yang cukup memberikan ibrah dan pengajaran kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebenarnya berkaitan kelebihan bulan Rejab ini tidak ada hadis-hadis sahih yang menyebutkan tentang kelebihan bulan Rejab secara khusus, secara spesifik, ya. Termasuklah tuan-tuan sekalian, imam bila masuk sahaja bulan Rejab, dalam lepas solat mereka akan membaca satu doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi nak sebut bahawa tidak ada hadis-hadis sahih yang menyebutkan tentang kelebihan kelebihan bulan Rejab secara khusus, ya, tidak ada. Yang ada, tuan-tuan sekalian, hadis, ya, antaranya hadis dhaif. Nanti kita bincangkan apa hukumnya kita beramal dengan hadis dhaif berkenaan, ya. Kita lihat beberapa contoh hadis yang berkaitan, ya, yang berkaitan bulan Rejab, ya. Antaranya disebutkan bahawa Nabi SAW telah bersabda, ganjaran istana dalam syurga bagi orang yang berpuasa pada bulan Rejab. Abu Qilabah meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, fil jannati qasrun lisuwami Rajab. Dalam syurga nanti terdapat istana yang diperuntukkan bagi mereka yang berpuasa pada bulan Rejab. Ya, semakkan kita mendapati bahawa hadis ini adalah hadis dhaif, bukannya hadis sahih, ya. Yang kedua, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Apabila sahaja tiba bulan Rejab, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berdoa, ya Allah, berkatilah kami di bulan Rejab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Imam As-Suyuti menyatakan bahawa hadis ini juga adalah hadis dhaif, bukan hadis sahih, ya, sebagaimana yang kita maklum. Jadi timbul soalan, tuan-tuan sekalian, ya, apa hukumnya kita beramal dengan hadis dhaif? Ya, di masjid, di surau, tuan-tuan sekalian, ada hadis, kitab hadis Fadail A'mal, ya, jamaah tabligh, tuan-tuan sekalian, lepas asar misalnya, lepas maghrib dan sebagainya, ya, mereka membaca, ya, kitab Fadail A'mal, kitab tebal,
yang dikarang oleh Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, yang banyak di dalamnya adalah bersumberkan hadis-hadis dhaif. Jadi timbul soalan, apa hukumnya kita beramal dengan hadis dhaif? Ya. Pertama, tuan-tuan sekalian, Imam Nawawi menyatakan, Imam Nawawi ini adalah anak murid kepada Imam Syafi'i, seorang yang alim. Antara, tuan-tuan sekalian, kitab yang terkenal ialah kitab Matan Arba'in Imam Nawawi, hadis 40 Imam Nawawi. Ya. Beliau meninggal dunia, tuan-tuan sekalian, awal dalam umur 40 tahun, tetapi kitab-kitabnya ratusan tahun sampai hari ini orang baca. Ya. Terjemahkan ke dalam 40-50 bahasa-bahasa di seluruh dunia. Imam Nawawi menyebut bahawa hadis dhaif boleh diamalkan. Hadis dhaif boleh diamalkan jika memenuhi syarat-syarat berikut. Ini parameter yang ditentukan oleh Imam Nawawi untuk kita menerima dan mengamalkan hadis dhaif. Pertama, hadis tersebut bukanlah daripada hadis palsu, maka dengan sebab itu boleh diamalkan. Begitu juga hadis dhaif tersebut bukan dalam perkara berkaitan tauhid dan akidah. Ya. Yang ketiga, ia juga boleh diamalkan sekiranya hadis berkenaan, hadis dhaif tadi, tidak berkaitan dengan hukum hakam agama. Yang keempat, boleh diamalkan dalam perkara berkaitan kelebihan-kelebihan amal, fadail amal. Ya, termasuk juga berkaitan hadis galakkan melakukan sesuatu amalan, disebut sebagai targhib. Dan yang seterusnya tarhib, hadis berkaitan ancaman mereka yang meninggalkan sesuatu amalan. Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, maka tidak ada masalah untuk kita beramal dan menerima hadis dhaif sekiranya memenuhi syarat-syarat tersebut, termasuk, tuan-tuan sekalian, hadis berkaitan kelebihan rejab yang disebut di dalam apa yang kita bincangkan tadi. Timbul juga, tuan-tuan sekalian, persoalan, ya. Ada kita terima beberapa, tuan-tuan sekalian, mesej dan sebagainya yang menyebutkan tentang kelebihan-kelebihan bulan Rejab. Cuba kita lihat di antaranya. Dikatakan bahawa Nabi SAW bersabda, "Fadlu syahri Rajab ala syuhuri kafadlil Quran ala sairil kalam." Maknanya, kelebihan bulan Rejab berbanding dengan bulan-bulan yang lain adalah seperti kelebihan Al-Quran berbanding dengan semua jenis kitab dan wahyu yang lain. Ya, semakkan kita mendapati bahawa ini adalah hadis palsu. Tapi mereka yang share ini, tuan-tuan, yang bagi kat kita ini, kata ini hadis Nabi. Hadis itu banyak jenisnya, tuan-tuan sekalian. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Yang ini hadis palsu. Ya. Apa kata Nabi SAW? Ya, "Man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Sesiapa yang berbohong daripada aku. Ya, apa makna berbohong daripada Nabi? Dia dakwa ini sebagai hadis Nabi, sedangkan ia bukannya daripada pertuturan, perkataan daripada Nabi, bukan hadis Nabi, maka sediakanlah tempatnya di dalam api neraka. Jadi sebab itu jangan kita terlalu mudah-mudah, ya, berkongsi sesuatu perkara, apalagi perkara yang berkaitan hadis Nabi sebelum kita menyemak terlebih dahulu, supaya kita tidak disebut melakukan jenayah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dikatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taghfulu an awwali jumu'ah min Rajab
fa innaha lailatun tusammihal malaikatur raghaib. Janganlah kamu lupa dan lalai pada hari Jumaat pertama daripada bulan Rejab, kerana sesungguhnya terdapat padanya satu malam yang dinamakan malaikat sebagai Ar-Raghaib. Termasuk disebutkan apa dia? Siapa yang berdoa pada malam itu, maka seluruh dosanya akan diampunkan. Ya. Ini juga tuan-tuan sekalian hadis yang dusta keseluruhannya, bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita Melayu ni mudah tuan-tuan sekalian mendakwa begitu begini. Antaranya hadis berkaitan menuntut ilmu. Yang dikatakan hadis berkaitan menuntut ilmu, apa dia? Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Dia kata hadis Nabi ni. Ustaz pun sebut tuan-tuan sekalian. Sedangkan dia bukan hadis Nabi. Dia kata-kata orang alim. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, berhati-hati. Ya, walaupun maknanya bagus, walaupun tujuannya baik, tetapi jangan kita mendakwa ia hadis Nabi sedangkan Nabi tidak pernah pun menyebut perkara berkaitan. Yang seterusnya, dikatakan bahawa Nabi SAW bersabda bahawasanya di dalam syurga ada sebuah sungai yang bernama Sungai Rejab. Airnya lebih putih daripada susu, rasanya lebih manis daripada madu. Barang siapa yang berpuasa sehari sahaja pada bulan Rejab ini, nescaya Allah Ta'ala memberinya minum daripada sungai di syurga tersebut. Ini juga hadis yang batil, bukannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi timbul soalan juga berkaitan puasa pada bulan Rejab. Ya, apa hukumnya? Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ya, mengatakan bahawa majoriti ulama, jumhur ulama menyebut bahawa di dalam mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, ya, hukumnya adalah sunat berpuasa pada bulan-bulan haram. Bulan haram tadi ada berapa? Ada 4. Bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan juga bulan Rejab. Ini statement umum, ya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih, afdhalus shalah ba'da shalatil maktubah as-salatu fi jawfil lail wa afdhalus siyam ba'da syahri Ramadan siyamu syahrillahil muharram. Sebaik-baik solat sembahyang selepas daripada solat fardu adalah solat malam, qiyamul lail. Sama ada namanya solat tasbih, solat, ya, tahajud, solat tuan-tuan taubat, ia terlebih baik selain daripada solat fardu. Dan sebaik-baik puasa selepas daripada Ramadan, puasa yang wajib adalah puasa pada bulan-bulan yang haram, termasuklah bulan Rejab. Ya. Jadi boleh tak kita puasa pada bulan Rejab? Boleh, berdasarkan kepada maksud umum kepada hadis ini. Ya. Timbul soalan juga, apa hukumnya kita berpuasa 3 bulan berturut-turut? Rejab, Syakban, terus kita puasa Ramadan. 3 bulan berturut-turut. Ya. Syekh Atiyah, salah seorang daripada ketua Lajnah Fatwa Universiti Al-Azhar di Mesir, berpendapat bahawa puasa penuh pada bulan Rejab, bulan Syakban dan Ramadan tidak ada dalil yang menghalangnya. Jadi bila tak ada dalil menghalangnya, boleh dilakukan. Walaupun, ya, bahawa Nabi SAW, para sahabat tidak pernah berpuasa 3 bulan berturut-turut tersebut. Ya, maknanya dia buat perkara yang bid'ah, tetapi bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, kerana mengikuti perbuatan orang-orang soleh terdahulu.
orang-orang alim terdahulu yang mereka puasa tuan-tuan, Rejab, Sya'ban dan juga pada bulan Ramadan, dengan syarat dia tidak beriktikad, dia tidak menganggap bahawa puasa ini adalah sunat, kerana Nabi tak pernah buat puasa 3 bulan berturut-turut berkenaan, ya. Apalagi kita yang dah pencen misalnya, tak ada apa aktiviti misalnya, tak pergi pejabat, tak pergi syarikat, duduk di rumah, ya, daripada tuan-tuan sekalian, ya, kita buat perkara yang tidak disukai oleh agama, maka ya, mulalah kita dengan melatih diri kita untuk berpuasa pada bulan Ramadan, bermula tuan-tuan sekalian pada bulan Rejab, ya, pada bulan Sya'ban. Ya. Ya. Nanti kita sebut. Ya, puasa Nabi Daud, iaitu puasa berselang-seling. Hari ini puasa, besok tak puasa. Setahun 365 hari, separuh dia puasa, separuh berbuka. Nanti kita lihat. Jadi apakah amalan-amalan yang digalakkan pada bulan Rejab? Oleh kerana tidak ada tuan-tuan sekalian hadis-hadis sahih yang menyebut amalan-amalan secara khusus, ya. Jadi apa amalan yang boleh dilakukan pada bulan Rejab, ya? Dan amalan ini bersifat umum. Pertama, memperbanyakkan puasa, ya. Kita nak bertemu Ramadan 2 bulan lagi, maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, latih diri kita, kerana kita nanti akan puasa daripada 6 pagi sampai 7.30, 13 jam, 14 jam. Jadi terus saja kita puasa wajib tanpa kita melatih dengan puasa-puasa sunat, bimbang nanti tuan-tuan sekalian terkejut. Bila terkejut tuan-tuan tak larat, tak mampu, gastrik dan macam-macam. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, banyakkan puasa sunat, ya. Selain Isnin Khamis, selain daripada 3 hari dalam sebulan, termasuk juga dalam bulan-bulan haram berkenaan. Yang kedua, memperbanyakkan sedekah, ya. Pastikan bila kita keluar daripada rumah, setiap kali subuh untuk ke masjid, ke surau, ya, selain daripada kunci kereta, kunci motor, ya, selain daripada tuan-tuan sekalian sikat rambut bagi lelaki misalnya minyak wangi, ya, pastikan ada duit dalam poket kita untuk kita latih diri kita infak, keluarkan harta kita sedekah di masjid, di surau, ya. Sebab kita nak dapatkan pahala yang lebih besar pada bulan Ramadan. Bermula latihannya antaranya pada bulan Rejab, bulan Sya'ban, ya. Isteri misalnya dia tak pergi masjid, ya, kerana tuan-tuan halangan datang Eid dan sebagainya, jangan bimbang, ya, kirim pada suami. Ini bang, RM30, RM300, RM3,000, ya, untuk disedekahkan, ya. Apa yang kita dapat tuan-tuan sekalian, ya, kita bagi duit kat orang, kat masjid, ya, ke anak yatim misalnya, buat pondok, buat masjid dan sebagainya, ya. Allah Ta'ala menjanjikan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Sesiapa yang bersyukur dengan nikmat pemberian, ya, daripada Allah Ta'ala dengan mengeluarkan zakat yang wajib dan sedekah yang sunat, la azidannakum, aku tambah banyak lagi kepada mereka hartanya. Bukan sekadar tambah lagi hartanya, tambah keberkatan kepada harta berkenaan. InsyaAllah orang yang nak biasa sedekah tuan-tuan sekalian, ya, dia yakin, ya, rezekinya sentiasa ada, datang melimpah ruah, ya, berkat tuan-tuan membantu orang lain, ya. Jadi sebab itu, ya, sedekahlah sampai kita jadi kaya tuan-tuan sekalian. Jangan tunggu kaya baru kita nak sedekah, memang tak ada. Yang ketiga, memperbanyakkan membaca Al-Quran, ya, bermula sekarang bulan Rejab tuan-tuan sekalian. Jangan nanti bila masuk bulan Ramadan setiap malam kita baca, kemudian habis Ramadan khatam 30 juzuk,
itu pun kongsi dengan kawan satu grup tadarus di pejabatnya, di masjid dan sebagainya. Tinggal terus Quran. Tunggu lagi tahun depan misalnya. Sepatutnya setiap hari Al-Quran ini dibaca. Guru saya pesan tuan-tuan sekalian, setiap hari kalau dapat baca 60 ayat. InsyaAllah 2 bulan kita boleh khatam 1 kali Al-Quran. Kalau kita baca lebih sikit, sejam misalnya 200 ayat, InsyaAllah sebulan sekali kita boleh khatam. Sejam je sehari. Baca WhatsApp 2,5 jam. Baca tuan-tuan FB sejam misalnya. Main game 3,5 jam misalnya. Takkanlah baca Quran tuan-tuan sekalian yang penuh dengan mukjizat, sudah pasti tuan-tuan lebih baik kebaikannya. Timbul juga soalan tuan-tuan sekalian, apa hukumnya kita berpuasa sehari sahaja, pada hari Ahad ataupun pada hari Sabtu ataupun pada hari Jumaat. 1 Rejab baru ni datangnya, jatuhnya bila? Hari Sabtu. Boleh tak kita puasa semata-mata hari Sabtu? Para ulama menjelaskan hukum mengerjakan ibadah puasa sunat semata-mata hari Sabtu ataupun hari Ahad adalah makruh. Begitu juga makruh melakukan puasa sunat hari Jumaat sahaja. Sebab itu Nabi SAW bersabda, riwayat Abu Daud, la tasumu yaumas sabti illa fi mafturida alaikum wa illam yajid ahadukum illa liha'a inabah au uda syajarah falyamduhu. Janganlah kamu berpuasa semata-mata pada hari Sabtu, melainkan apa yang telah Allah Ta'ala fardukan ke atas kamu. Fardu maknanya bulan Ramadan. Jika seseorang daripada kamu tidak mendapati pada hari itu, hari Sabtu itu, apa-apa makanan, melainkan 1 kulit anggur ataupun ranting pokok, maka hendaklah kamu memamahnya supaya kamu tidak dinamakan berpuasa pada hari itu. Jadi maknanya Nabi melarang kita berpuasa semata-mata hari Sabtu, semata-mata hari Ahad, semata-mata hari Jumaat. Dengan larangan ada 2, 1 haram, 1 makruh. Ini larangan ini makruh hukumnya. Makruh maknanya apa tuan-tuan sekalian? Suatu yang tidak digemari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, la yasumanna ahadukum yaumal jumu'ah illa yauman qablahu au ba'dahu. Janganlah seseorang daripada kamu berpuasa sunat semata-mata pada hari Jumaat, melainkan dia kena puasa sebelumnya, Khamis dan Jumaat, ataupun sehari selepasnya, Jumaat dan Sabtu. Itu tuan-tuan sekalian kaedahnya. Maka jadilah tidak makruh. Kalau puasa semata-mata hari itu saja, Jumaat ataupun hari Sabtu ataupun hari Ahad, dihukumkan sebagai makruh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ia tidak menjadi makruh mengerjakan puasa semata-mata Jumaat, Sabtu dan Ahad bila sekiranya hari tersebut memang digalakkan puasa sunat. Misalnya apa dia? 9 Zulhijjah, orang pergi Mekah, dia wukuf di padang Arafah. Kita di Malaysia puasa 9 Zulhijjah, puasa hari Arafah. Kebetulan hari itu hari Sabtu. Boleh ke? Tak ada masalah. Sebab memang jatuhnya pada hari tersebut. Kebetulan hari Sabtu. Yang kedua, digalakkan kita puasa sunat pada 10 Muharram, hari Ashura. Kebetulan hari Jumaat, maka boleh tak kita puasa semata-mata Jumaat? Memang boleh. Sebab itu telah ditetapkan oleh Nabi dan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga tidak makruh mereka yang mengerjakan puasa sunat Nabi Daud.
Ya. Apa puasa sunat Nabi Daud? Puasa selang-seli. Di antara berpuasa sehari dan berbuka sehari. Dah jadi kebiasaannya. Puasa selang sehari. Kebetulan hari itu jatuh hari Sabtu atau hari Ahad atau hari Jumaat, dia tidak makruh sebab dia suatu amalan berdasarkan kepada perbuatan Nabi Daud alaihi salam. Dan yang terakhir tuan-tuan sekalian, tidak makruh juga mereka yang mengerjakan puasa qada ataupun puasa nazar. Ya, puasa qada hukumnya apa? Wajib. Puasa nazar hukumnya apa? Wajib. Maka boleh dilakukan walaupun hari Sabtu semata-mata, hari Ahad semata-mata ataupun hari Jumaat semata-mata. Macam ya, solat qada patutnya wajib sembahyang kita ketika yang lelaki ini cukup umur berapa? 15 tahun. Ya. Tapi tuan-tuan sekalian, dia hanyut dalam dunia ni tuan-tuan sekalian, ya. Tak sedar diri begitu begini, umur 40 tahun baru dia sembahyang. Jadi berapa lama dia tak sembahyang? 25 tahun. Apa hukumnya? Wajib dia qada puasa, dia qada tuan-tuan solat ataupun sembahyang berkenaan selama 25 tahun. Iaitulah 365 hari kali 5 waktu, ya, sehari semalam kali 25 tahun. Matilah ustaz, jangan mati dulu, ya. Qada dulu tuan-tuan sekalian. Qada dulu tuan-tuan sekalian. Ya. Lepas solat maghrib bersama dengan imam, pergi belakang. Ya, solat maghrib lagi, ini qada. Ya, yang 25 tahun tak semayang tadi. Sampai bila? Sampai mati tuan-tuan sekalian. Dah mati ustaz, tak sempat nak habis semua sekali, dah mati nak buat macam mana? Ya, mudah-mudahan Allah Taala terima amalan kita. Ya, terima amalan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Taala tidak memberati seseorang melainkan apa yang termampu. Jangan pergi jumpa bos dia pula, bos nak cuti lah 3 tahun tanpa gaji. Sebab apa? Nak qada semayang 25 tahun. Tak payah tuan-tuan sekalian. Buatlah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan dan hutang kita dengan Allah Ta'ala, ya, terlaksana. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.